TV KPM. Ish. Ui, lama. Banyaknya. Benda-benda elektronik ni. Ada lita ni, ada lita tu. Oi! Alamak! Alamak! Kenapa tiba-tiba lita ni berbunyi ni? Aduh, alamak. Apa yang perlu saya lakukan? Tanya cikgu lah. Siapa cikgu kita hari ni? Cikgu! 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 Alamak, cikgu! Cikgu! Apa Cikgu! Fizi? Kenapa Fizi? Kenapa tiba-tiba dia berbunyi cikgu? Kenapa tiba-tiba dia berbunyi cikgu? Fizi, jangan takut, jangan takut. Okey. Alihkan tangan. Alihkan tangan. Alihkan tangan. Tangan sana. Sini. Ai. Lah, itu je. Itu je. Okey. Itu cikgu, saja. kenapa tiba-tiba dia berbunyi cikgu? Dia ada satu sensor, okey. Sensor tu akan menerima arahan lah. Menerima arahan ataupun dia menerima dia punya pengatur caraan dia. Lepas tu dia akan menghantar kepada mikropengawal dan mikropengawal akan menghantar kepada mentol serta dia akan menghantar kepada pembas. Sebab dia berbunyi. Itu yang kita belajar pada hari ini cikgu? Ya, betul. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton Didik TV KPM. Saya Fizi, host anda pada hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang memang cukup kacau orangnya. Kita bersama dengan Cikgu Amir daripada SMK Tinggi St. David Batu, Bukit Baru, Melaka, cikgu. Betul. Alhamdulillah. Cikgu. Ya. Tadi saya betul-betul nervous, cikgu. Kenapa tu? Saya betul-betul gementar tadi. Okey. Tiba-tiba dia berbunyi. Alright. Aduh, hai. Padahal bukan salah saya pun, cikgu. Saya letak tangan je. Nampak? Itulah kelebihan kalau kata kita menggunakan mikropengawal. Okey, mikropengawal dalam pembinaan lita input serta lita output bagi projek elektronik. Okey, hari ini kawan-kawan kita akan belajar tentang reka bentuk dan teknologi menulis pengaturcaraan mudah ya. Ya, betul. Macam-macam lagi yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan sama-sama menyelami. Tapi sebelum tu, Abang Fizi nak ingatkan kepada semua yang sedang menonton kita punya Didik TV ni, ingat yang penting jaga SOP. Di tangan saya ada adalah gel pembasmi kuman yang saya gunakan bersama-sama dengan Cikgu Amir kita. Silakan cikgu. Alright. Kita gunakan bersama-sama agar kita dapat elakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Baiklah, cikgu. Hari ini antara standard pembelajaran yang bakal kita belajar, cikgu. Okey, kita akan belajar tiga standard pembelajaran. Okey, yang pertama kita akan menulis pengaturcaraan mudah. Okey, berdasarkan kepada lita input dan juga lita output. Yang pertama, yang kedua kita akan membuat pengujian. Okey, dan juga kita akan membuat penilaian terhadap projek elektronik. Okey. Yang ketiga kita akan memberikan penambahbaikan. Apakah penambahbaikan yang boleh kita lakukan kepada projek elektronik yang telah kita uji tadi. Baik, itu saja. Kita akan belajar bermacam-macam pada hari ini. Ya. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Yes. Didik TV KPM. KPM. Ya, terima kasih kepada semua yang sudi menonton Didik TV KPM dalam reka bentuk dan teknologi menulis pengaturcaraan mudah bersama dengan saya Fizi, host anda, dan kita bersama dengan Cikgu Amir daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi St. Davis Bukit Baru, Melaka. Orang Melaka ada ke yang sedang saksikan kita ni? Hai orang Melaka. Cantik. Baik, cikgu. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey, boleh saya teruskan Fizi? Silakan, cikgu. Okey, so hari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita menulis pengaturcaraan. Alright.
Okey, tadi Boleh, kita cikgu. dah salah satu objektif dia adalah menulis pengatur caraan Caraan. mudah. Baik, Okey. cikgu. So, bagaimana kita nak tulis? Yang pertama kita kena kenal aplikasi. Baik. Okey, untuk menulis pengatur caraan, kita ada beberapa aplikasi yang kita boleh gunakan. Okey, Okey. kita ada aplikasi yang pertama, aplikasi yang kedua dan juga aplikasi yang ketiga. Ada 3 cikgu ya? Banyak lagi sebenarnya yang berada di pasaran, tetapi kita pada hari ini kita akan gunakan aplikasi yang pertama. Baik. Okey, kenapa kita gunakan aplikasi yang pertama? Kerana dalam buku teks tingkatan 2 bagi RBT Baik. menggunakan aplikasi yang pertama ini. Okey, boleh Fizi Boleh, boleh, cikgu. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, yang kedua, inilah projek Lita input serta Lita output yang kita akan buat pada hari ini. Okey, Okey. So, kita akan menggunakan yang pertama, bagi sambungan Lita input, kita akan gunakan LDR. LDR tu apa cikgu? LDR tu Light Dependent Resistor. Okey, Light Dependent Resistor. Okey. Yang kedua kita akan gunakan LED untuk Lita output. LED Okey? saya tahu cikgu yang keluarkan lampu kan? Yes, dia akan keluarkan cahaya lah. Dia akan keluarkan cahaya. Okey. Baik. So, kita boleh tengok kat situ sambungan-sambungan dia. Okey. Out dekat LDR. Okey. Maaf. Sekejap Okey, untuk LDR, pada out kita akan pasangkan pada AIN 1. Okey. Yang kedua, 5 volt kita akan pasangkan pada 5 volt mikro pengawal. Okey, dan yang ketiga adalah ground. Ground kita akan pasangkan ground pada mikro pengawal. Oh, GND tu ground cikgu ya? Ya, ground. GND tu adalah ground. Oh, yang ke saya nampak tadi macam ini Bukan. dua. Nanti saya akan ajar kemudian. Baik, Okey, baik. seterusnya bagi LED kita akan pasangkan kaki komponen LED iaitu in kepada out 1. Okey. Di out 1. Seterusnya pada ground kita akan pasang juga pada ground. Okey, dekat atas meja tu, Baik. okey, Fizi, Radio. ada satu projek yang sama seperti ini. Baik. Okey, tapi saya belum sempat siapkan projek tersebut. Oh, yang Boleh ni ke tak cikgu? Fizi gabungkan ataupun cantumkan wire pelompat dengan komponen yang belum siap dalam tu. Boleh tak? Boleh cikgu, boleh cikgu. Boleh. Okey, cuba buat. Saya cuba cikgu ya. Okey, cuba je. Okey, saya kena tengok betul-betul. Alright, tengok betul-betul. Projek lampu kawalan Okey, in pergi kepada di out 1. Oh, di out 1 Okey. In yang warna biru ni. Okey, di out 1. Alright, okey, ground pergi kepada ground. Pergi ke ground cikgu ya. Sekejap. Okey, boleh Fizi? Dah sambung cikgu. Betul? Dah cikgu. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita akan membuat pengujian kepada projek tersebut. Aha. Okey. Baik. Alright, terbaik Fizi. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana pula dia berfungsi. Bagaimana Lita ni berfungsi? Kita Macam akan mana, lihat kepada Lita simulasi. Nama dia Lita simulasi. Baik, Okey. So kita lihat dekat sini. Okey, sekarang bila ada cahaya matahari, LED tidak menyala. Kita tengok dekat situ LEDM tidak menyala. Okey. Tapi apabila gelap, nampak apabila ada bulan, LED tersebut menyala. Oh. Baik. So dia Lita input itu tadi akan mengesan keamatan cahaya dan kemudian dia akan hantar isyarat kepada mikro pengawal dan mikro pengawal akan memproses segala isyarat tersebut daripada peranti input itu tadi dan kemudian akan hantar kepada peranti output. Peranti output dalam projek kita ni adalah LED. Okey cikgu. Okey, so bila cahaya cerah, cahaya yang cukup cerah, so LED tidak menyala. Oh, okey. Okey, apabila cahaya malap, LED akan menyala. Okey, Oh, boleh ada terima peneria tu cikgu ya. Ya. Baik. Dan kita gunakan kuantiti dia. Untuk LDR kita gunakan satu kuantiti lah. Ada satu saja LDR. Baik. Lepas tu kita gunakan satu LED. Dan seterusnya kita gunakan satu mikro pengawal untuk projek ini. Okey, boleh Fizi. Faham, Dan cikgu. nampak tak bagaimana dia simulasi dia? Cikgu, cuma saya Ya. agak tertanya cikgu. Okey. Apakah maksud mikro pengawal cikgu? Maksud mikro pengawal. Okey, mikro pengawal ini adalah salah satu peranti kawalan yang berada pada satu chip. Okey. Okey, dia berada pada satu chip. Dalam chip tersebut dia ada CPU, dia ada ROM, dia ada RAM serta dia ada peranti output dan juga peranti input. Port input, port output. Baik cikgu. Dia duduk pada dalam satu chip yang kecil. Sebab tu dia bagi mikro. Ya, makro. Itulah kita panggil dia mikro pengawal. Baik, cikgu. Boleh Fizi? Boleh cikgu, faham Alright, cikgu. boleh. Saya teruskan lagi. Teruskan, Fizi? cikgu. Alright. Okey, menulis pengatur cara mudah. Ini adalah
topik yang sangat besar. Baik. Okey, bagaimana kita nak tulis pengatur caraan ni untuk kita bagi arahan kepada mikro pengawal kita, bagaimana mikro pengawal kita untuk berfungsi. Macam mana cikgu? Saya yakin saya dan kawan-kawan saya pun nak tahu cikgu. Sebab mikro pengawal pada asasnya dia kosong. Dia tak ada pengatur caraan dalam dia. So kita kena tulis pengatur caraan dan kemudian kita akan masukkan pengatur caraan tersebut, kita akan upload ke dalam mikro pengawal kita. Baik cikgu. Okey, so kita tengok dekat sini. Alright, nombor 1 adalah not lampu kawalan pendera cahaya. Not tu adalah dia punya tajuk dia. Nombor 1 tu adalah tajuk sahaja. Baik cikgu. Alright. Nombor 2, read controller. Read controller maksudnya baca peranti input saya. Baca peranti input. Okey. Yang tadi kita gunakan apa? LDR, betul? LDR, So cikgu. dia akan membaca LDR kita tu. Sebab LDR mengesan keamatan cahaya, sama ada cahaya cerah ataupun gelap. Alright. Okey, yang ketiga, Baik. jika peranti input kita IPC analog input 1 lebih besar daripada 150, maksudnya 150 tu adalah keamatan cahaya. Baik. Lebih besar daripada 150, maksudnya dia dapat kesan 151, 152 dan ke atas, dia dapat kesan Baik. DAUT 1 sama dengan on. DAUT 1 tu adalah digital output 1 mesti hidup. Oh, dia akan menyala cikgu. Itulah LED tu akan menyala. Oh. Bila dia kesan keamatan cahaya lebih daripada 150 iaitu 151 dan ke atas, Baik, cikgu. dia akan hantar isyarat tersebut kepada mikro pengawal dan mikro pengawal akan hantar kepada LED, LED akan menyala. Okey, faham. Boleh faham? Faham, cikgu. Okey, seterusnya and if, matikan arahan if tersebut. Okey, arahan yang ke-6, Okey. jika mikro peranti input analog input 1 mengesan keamatan cahaya yang kurang ataupun sama 150. Maksudnya 150 Dan ke bawah. 149 dan ke bawah. Okey. LED ataupun digital output 1 sama dengan off. Makna LED tidak akan menyala. Oh, dia tutup. Dia tutup. Baik. Faham cikgu. Boleh faham? Faham. Dan and if, matikan arahan if tersebut. Dan last kali adalah yang ke-9 iaitu go to 1. Go to 1 tu maksudnya patah semula kepada arahan nombor 1. Not lampu kawalan pendera cahaya. Patahkan okey. semula bahawa dia akan sentiasa berfungsi sehinggalah bekalan kuasa ditanggalkan. Baik cikgu. Faham cikgu. Okey, boleh faham? Faham cikgu. Alright, so sekarang kalau kata dah faham, kita boleh tengok video bagaimana kita nak masukkan pengatur caraan tersebut ke dalam kita punya aplikasi dan bagaimana kita nak tulis. Okey, kawan-kawan, jom kita saksikan Okey, kita video saksikan yang video disediakan oleh tersebut. Cikgu Amir kita. Ya, saya. Okey, ini adalah paparan utama dia. Okey. Lepas tu kita akan memilih note dulu. Okey, note projek kita adalah kalau kita lihat lampu kawalan penderia cahaya. Kita kena tulislah. Lampu kawalan penderia cahaya. Okey. Okey ya, sekarang dia tengah tulis. Okey. Lepas tu kita akan tekan button update. Okey, dia akan tekan update dan pengatur caraan tersebut telah masuk kepada paparan yang utama. Okey, lepas tu kita masukkan pengatur caraan yang kedua iaitu read controller. Dah. Read controller dah masuk. Okey, nampak? Cuba tekan. Cuba buat. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengatur caraan yang ketiga iaitu arahan yang ketiga iaitu if Cin 1 lebih daripada 150. Kita cari dan kita cuba buat bagaimana untuk masukkan pengatur caraan tersebut ke dalam paparan utama. Okey? 150. Kita boleh tulis benda tu. Ada masuk arahan yang ketiga. Seterusnya kita buat arahan yang keempat iaitu digital output 1 sama dengan on. Alright, pun dah masuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada arahan yang kelima iaitu and if. Alright. Okey, and if pun dah masuk dalam pengatur caraan kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengatur caraan yang keenam iaitu if Cin kurang ataupun sama dengan 150. Alright. Sama juga, kita masukkan dia punya pemboleh ubah dia 150. Okey. Seterusnya kita pergi kepada arahan yang ketujuh iaitu digital output off. Kita ubah kepada off. Okey, itu adalah bagaimana dia ubah kepada off. Seterusnya kita masuk kepada arahan pengatur caraan yang ke-8 iaitu and if. Okey, arahan and if telah dimasukkan dalam pengatur caraan yang utama. Dan yang terakhir, kita masukkan arahan yang terakhir iaitu go to 1.
Okey, cikgu. Dah siap dah cikgu saya punya cikgu. Dah siap? Itulah langkah-langkah bagaimana untuk kita menulis pengatur caraan untuk memastikan bahawa mikro pengawal kita berfungsi dengan sempurna. Baik cikgu. Okey, Faham cikgu. sekarang Fizi dah boleh faham Saya dah bagaimana faham. dia berfungsi. Okey. So, seterusnya inilah tadi yang kita dah buat pakai kita dah gunakan video tadi. So yang ini kita akan buat, saya akan tunjukkanlah secara dia. Okey, ini adalah paparan yang utama. Okey, ini adalah main paparan dia. Seterusnya kita perlulah memilih grup dia. Okey, grup dia yang pertama adalah controller I/O. Dekat situ kita boleh dapat DAO1 on dan juga read controller. Baik cikgu. Okey, grup yang kedua kita pilihlah kepada decision. Dekat decision kita boleh dapat if dan if Cin 1 sama dengan 0. Dan kita pilih kepada grup yang ketiga iaitu other. Other kita boleh dapat go to 1 dan kita boleh dapat note dekat situ. Okey. Ini adalah bagaimana langkah-langkah untuk kita menulis pengatur caraan mudah. Baik cikgu. Faham Okey, cikgu. boleh. Ada apa-apa soalan Fizi nak tanya? Setakat ni saya faham cikgu. Faham dulu. Okey. Alhamdulillah cikgu. Alright. Okey. So, bila kita tekan saja controller, dia akan keluar beberapa pilihan pengatur caraan dekat situ. Kita pilih yang mana kita nak guna sahaja, Fizi. Kita nak guna yang mana cikgu? Okey. Kat sini untuk controller kita nak guna DOUT1. DOUT1 sama dengan on kita guna. So kita pick up dia, kita ambil keluar dia. Okey. Lepas tu kita guna read controller. Okey. Untuk decision, kita akan gunakan if. Baik. Dan juga kita akan gunakan if Cin 1 sama dengan 0. Alright. Untuk pilihan other pula, Baik. okey, untuk grup other tu, kita akan ambil pilihan go to 1 dan juga kita pilih Note. Okey. Okey, boleh? Boleh faham Okey. kawan-kawan? Alright. Cantik. Baik. Okey, seterusnya, Seterusnya cikgu. selepas kita dah susun tu tadi, ini adalah arahan pengatur caraan yang telah sedia. Yang kita boleh kata kita dah siap buat. Dah siap buat, dah kita masukkan dalam pengatur caraan menggunakan aplikasi khas itu tadi. Baik cikgu. Ini yang dah siap. Okey, ada berapa arahan pengatur caraan, Fizi? Ada 9 cikgu. Ada 9 arahan pengatur caraan, betul? Betul, Okey, cikgu. ada 9 arahan pengatur caraan. So, dia akan saling berturutan. Tidak boleh skip. Oh. Tidak boleh orang kata nombor 9 pergi ke nombor 2. Dia tak boleh, Tak cikgu, boleh. Baik. Kalau katalah nombor 9 dah pergi ke nombor 2, tak mengapa. Kita boleh tolakkan dia semula ke bawah dengan tanda yang ini. Ada 2 tanda ni kan. Baik. Naik ke atas dan tolak ke bawah. So, kita boleh pindahkan arahan tersebut. So, tak ada masalah. Okey. So, saya dah bagi tahu tadi bagaimana kita nak menulis. Baik, cikgu. Okey, sekarang kita lihat dekat paparan kat depan ni tadi. Okey, cikgu. Okey, saya dah buatkan dia punya separuh dia, Fizi. Okey, ada 2 arahan tak ada dekat situ. Baik. Ha. Yang pertama note lampu kawalan cahaya. Ya. Yang kedua read controller. Ha. Okey, if Cin 1 150. Ya, Okey, betul. Saya akan cari cikgu ya. Ha. Okey. Fizi rasa apa? Saya rasa DOUT1 on cikgu. Di out satu on, betul ke? Fizi pasti? Saya pasti cikgu. Pasti? Pasti cikgu. Kenapa Fizi pasti? Sebab dekat sini Aha. bila ada punya Ain 1 ni dia akan Okey. keluar kat sini. Ni masuk cikgu ni keluar. Oh, pandai. Ain ni masuk. Yes. Di out ni keluar. Betul. Itu cara dia. Sebab tu nama dia analog input. Okey, betul, dia cikgu. menerima keamatan cahaya dan kemudian dia menghantar kepada mikro pengawal dan mikro Ya, cikgu. pengawal akan menghantar semula kepada LED. So, Baik. di out 1 sama dengan on tu adalah komponen kita adalah LED. LED cikgu. So LED menyala. Okey. And if lepas tu pergi kepada if Cin 1 Okey. kurang ataupun sama dengan 150. dia Lepas akan tu tutup. pergi kepada DOUT 1 sama dengan off. Okey. Betul lepas tak? Ni, okey. Oh, betul cikgu, betul cikgu. Betul. Okey, dah betul. Alright. Ada satu arahan lagi hilang kat situ. Ini senang cikgu. Saya dah tahu jawapan dia. Apa Kita agak-agak? kena ada and if cikgu. And if. Okey. Okey, mesti ada and And if. if. Okey, and if ini maksudnya dia akan mematikan arahan if. Sebab tu nama dia and if, mematikan arahan jika. Betul. Jika. Okey. Jika. So, lepas tu adalah arahan yang terakhir iaitu go to one. Go to one maksudnya pergi semula kepada atas. arahan yang pertama. Okey, boleh Fizi? Boleh cikgu, saya dah faham cikgu. Boleh faham? Okey. So, dia kena ikut urutan satu persatu. Tidak boleh terskip ataupun tidak boleh tertinggal dan sebagainya. Kalau tertinggal cikgu macam mana cikgu? Kalau tertinggal, okey, bila kita nak run sistem tersebut, Aha. sistem tu tidak akan berfungsi. itu sangat bahaya. Dia akan keluar satu perkataan dipanggil code error.
Coding error. Maksudnya dia tidak dapat mengikut arahan kita. Baik, cikgu. Alright? So kalau boleh, kalau kata ada 9, kita tulislah ke 99 aplikasi ke 99 dia punya pengatur caraan tersebut supaya dengan tepat kita lah, cikgu. Ya, dia tepat. Barulah kita punya projek dapat berfungsi dengan baik. InsyaAllah. Okey. Saya ulang sedikit lagi. If si ain 1 lebih daripada 150, dia adalah LDR. LDR, cikgu. LDR tadi. Dia mengesan keamatan cahaya. Baik, cikgu. Okey, lebih daripada 150. Maksudnya 150 Kan ke atas. 151 dan ke atas. Baik, cikgu. Okey, so that one on. Dan seterusnya, and if, Okey. serta if si ain 1 kurang ataupun sama dengan 150. Maksudnya, 150 punya keamatan cahaya, turun kepada 149, dan turun lagi, turun. Jika dia dapat kesan, digital out 1 sama dengan off. Dia tidak akan menyala. Baik. Faham tak kawan-kawan? Saya rasa ramai kawan-kawan dah faham. Abang Fizi boleh faham, takkanlah kawan-kawan tak boleh faham. Itu adalah bagaimana Baik. untuk kita menulis pengatur caraan mudah menggunakan aplikasi khas. Dia banyak lagi aplikasi kita boleh guna. Baik, Tapi cikgu. yang ini yang kita gunakan yang berada dalam buku teks. Boleh, Fizi? Boleh, cikgu. Faham, Okey, cikgu. kita masuk kepada soalan. Saya dah tanya Fizi soalan. Alah, ini saya dah nervous ni, cikgu. Okey. Saya tiba-tiba rasa berpeluh-peluh, Saya nak tanya gemetar. Fizi soalan. Baik, cikgu. Okey, saya nak ambil bintang sekejap. Saya nak Silakan, tengok cikgu. Berapa jawapan yang Fizi boleh jawab? Kalau boleh bintang tu banyak sikit, cikgu. Baik, saya cuba. Okey. Okey, baik. Kita tengok daripada soalan yang pertama, Fizi. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Baik. Gambar raja di bawah merupakan sebuah komponen input. Okey, ini adalah LDR, Fizi. Baik, cikgu. Kita ada guna dalam projek kita tak ini? Guna, cikgu. Kita guna pakai, betul? LDR. Apakah arahan pengatur caraan yang sesuai untuk komponen tersebut? Okey. Okey, cikgu. Apakah arahan pengatur caraan yang sesuai untuk komponen tersebut? Ini adalah peranti input analog. Baik, cikgu. Analog, cikgu. Analog. Baik. Dia ada juga peranti input digital. Tetapi kita tak gunakan digital dalam ni. Kita gunakan peranti input analog. Baik, cikgu. Kenapa dia analog? Sebab dia... Sebelum saya tanya soalan ni, kenapa dia analog? Sebab dia analog, cikgu. Kenapa dia analog? Aha. Okey, kenapa dia analog? Sebab tadi perasan tak kita ada bagi keamatan cahaya 150 dan ke atas. Baik. Kalau digital, dia bermain dengan 1 kosong. Oh. Hidup, padam. Itu saja. Lain ke, cikgu? Kosong, lain. Digital 1 kosong. Analog dia ada berapa pemboleh ubah dia. Contoh tadi keamatan cahaya 150 dan ke atas ataupun 150 sama dan ke bawah. Kita kena atur dia, kena cikgu, atur ya. carakan dia. Okey, baik, cikgu. Itu perbezaan dia analog dengan digital. Baik, cikgu. Okey, so sekarang Fizi rasa jawapan mana yang lebih tepat? Kita dah buat dah tadi. Saya rasa, cikgu, biru, cikgu. Rasanya biru. Biru, cikgu. Pasti biru. If si ain Okey. 150, cikgu. Okey, so jawapan dia adalah betul. Ya, itu dia. Okey, so biru adalah betul sebab itu adalah if si ain 1 lebih daripada 150. Kalau jawapan yang hijau. Okey, hijau. Kita cerita pula hijau. Hijau tu apa? Hijau ini adalah arahan pengatur caraan untuk komponen peranti input digital. Oh. Yang saya cakap tadi 1001 tu. Okey, cikgu. Kan ada kat sini ada tulis 1. Satu sama dengan satu. Ataupun kosong. Kita boleh 1 ataupun Kosong. kosong. Okey, boleh Fizi? Boleh, cikgu. Faham, cikgu. So, faham? Faham, cikgu. Clear? Clear, cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan Alright. kedua. Soalan yang kedua. Okey, Baik. yang ni ada special sikit. Okey, untuk soalan pertama tadi saya bagi Fizi 5 bintang. 5 bintang. Itu dia. 5 bintang saya bagi pada Fizi. Okey, terbaik. Baik, terima kasih, cikgu. Mana Fizi faham apa yang saya sampaikan. Kalau Fizi boleh faham, maksudnya anak-anak murid saya Boleh dekat faham. rumah insya-Allah boleh juga faham apa yang telah kita sampaikan pada hari ini, Fizi. Bayangkan Abang Fizi tak pernah tahu pun Ya. pasal elektronik ni. Abang pun boleh faham. Fizi Abang tahu tak ini untuk pelajar tingkatan berapa ni? Tingkatan 2, cikgu. Tingkatan 2. Ha. Tingkatan 2 dah belajar pengatur caraan. Anda Hebat tak memang hebat Hebat. Anda memang hebat. Ya, betul. Okey, Baik, seterusnya cikgu. untuk soalan yang kedua. Baik. Okey, Fizi, kita tengok untuk soalan yang kedua. Di out 1 sama dengan on. Tadi Fizi dah tampal kan? Ingat tak tadi? Ingat, cikgu. Fizi tampal di out 1 sama dengan on tadi, betul? Merupakan salah satu arahan pengatur caraan. Dia arahan pengatur caraan, betul? Baik, Okey, cikgu. Fizi dah tampal tadi. Apakah komponen yang sesuai? Saya tanya pula, apakah komponen yang sesuai
bagi penggunaan arahan di out 1 sama dengan on. Apa pula komponen dia? Oh, yang keluar cikgu ya? Yang keluar. Apa pula yang keluar? Yang masuk pergi ke pengawal dan keluar. Okey, Yes. saya rasa cikgu. Okey, jawapan yang pertama hijau, Okey. LDR. Okey. Okey. Jawapan yang kedua kuning, LED. Baik. Okey. Jawapan yang ketiga warna oranye, pembas. Saya rasa LDR tak mungkin cikgu. Kenapa LDR tak mungkin? Sebab dia adalah input cikgu. Yes. Kita sekarang ni tengah mencari output. Fizi dah faham apa yang saya ajar. Okey. Itu dia. Hai, LDR bangganya. adalah Baik. input. Okey, so tak ada kena-mengena dengan benda ni, betul? Betul, cikgu. Sebab ini adalah digital output. Okey. So jawapannya? Saya rasa warna oranye Warna dan oranye? juga warna kuning cikgu. Warna oranye dan warna kuning, dua-dua sekali ambil. Saya rasa dua-dua cikgu. Dua-dua sekali ambil. Sebab LED pun boleh letak kat output. Okey. Pembas pun boleh letak kat output cikgu. Ui, memang hebat betul lah. Saya respect lah. Saya tabik lah. Bagaimana Fizi? Boleh? Macam mana cikgu, betul ke? apa? Betul ke cikgu? Betul. Itu Itu dia. adalah jawapan yang paling tepat sekali. Okey, Okey. Alhamdulillah. Saya nak ulas sikit. Kenapa LED, kenapa pembas? Okey. Masa Fizi masuk tadi, Okey. Fizi terletak tangan pada kita punya set tadi kan. Tiba-tiba dia berbunyi. Dia berbunyi dan juga dia berkelip. Betul cikgu. Okey. Itu adalah contoh dia. Yang berbunyi itu adalah pembas. Dia Pembas tu berbunyi. yang berbunyi. Betul cikgu. Output. Dia yang berbunyi. Manakala LED pula dia menyala. Dia berbunyi dan juga dia Menyala. Okey, Fizi boleh faham? Faham, cikgu. Apa yang saya sampaikan pada hari ini. So, Setakat ni saya faham cikgu. setakat ni faham. Baik, Okey, cikgu. agak-agak berapa bintang saya nak bagi? Saya rasa cikgu bagi 5 lah cikgu. Boleh ke cikgu? Okey, untuk soalan ni untuk Fizi lah Untuk Fizi saya bagi 5 bintang. Yeay! Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. 5 bintang untuk Fizi sebab daripada apa yang saya terangkan, saya nampak Fizi boleh faham. Baik cikgu. So bila Fizi boleh faham, saya rasa anak murid saya dekat rumah pun boleh faham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Baik cikgu, saya dah dapat 10 bintang hari ini. Okey. Saya rasa nak berehat seketika. Okey. Kawan-kawan kita rehat kejap. Kita Alright. kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey Fizi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Reka Bentuk dan Teknologi. Menulis pengatur caraan mudah bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Amel kita daripada SMK Tinggi St. David Bukit Baru Melaka. Jauh ni saya datang ni. Oh, jauh cikgu. Jauh. Saya pun lama tak ke Melaka cikgu. Oh, datanglah. Rindu dengan orang-orang di Dah Melaka. boleh rentas negeri. Datang Melaka dulu. Saya sampai sebab nak makan asam pedas cikgu. Telefon saya. Boleh Wah, cikgu? Boleh. Baik cikgu. Mantap. Baik, kita Alright. teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey. Banyak betul lita dekat depan kita Betul. ni, cikgu. Okey. So, Okey. kita akan sambunglah pembelajaran kita pada hari ini. Baik. So, murid-murid, okey, Baik. kena faham. Tadi kita dah buat menulis pengatur caraan mudah tadi. Kita dah tulis. Yang paling mudah tu itu yang paling mudah lah. Yang ada dalam buku teks. Itu yang paling mudah yang ada dalam buku teks. Selepas kita dah menulis pengatur caraan tersebut, okey, kita tadi dah pasang lita. Dah, cikgu. Fizi dah pasang lita betul? Dah, cikgu. Okey. Saya tak tahu pemasangan Fizi tu betul atau tidak. Okey, sekarang untuk pengujian kita akan buat pengujian. Pengujian yang pertama, okey, kita akan uji kekutuban dia dulu. Fizi. Kekutuban cikgu ya. Kekutuban. Bahasa dia kena sebut betul-betul tu. Kekutuban. Baik cikgu. Okey, apa itu kekutuban? Kita nak pastikan bahawa pemasangan kita pada lita input dan juga pada lita output itu betul. Oh, baik. Okey, sebab kita ada menggunakan wire pelompat. Kita ada menggunakan wire dan wire itu mempunyai warna yang pelbagai. Kadang-kadang pelajar ataupun murid-murid dia akan terkeliru, Fizi. Betul. Dia akan terkeliru. So kita tak nak dia terkeliru, Fizi baik, cikgu. Okey, Faham. so kita akan bermula dengan kita buat pengujian bagi lita input dulu, Fizi. Baik cikgu. Okey, lita input. Okey. So lita input dan juga lita output. Okey, tadi Fizi dah pasang lita tersebut. Baik. Betul. Betul, Sekarang saya nak suruh Fizi untuk sama-sama kita lihat. Baik. Kita lihat lita tersebut adakah betul pemasangan kekutuban dia.
Ataupun tak betul. Ataupun tak betul. Fizi, baik. cuba tengok. Betul tak apa yang Fizi pasang tadi Baik, agak-agak? cikgu. LDR ni adalah input. Okey. LED ni adalah output, cikgu. Ya. Pandai. Itu memang bijak dia betul. akan masuk ke dalam mikro pengawal. Yes. Jadi, betul. saya nak lihat output dia, cikgu. Betul tak? Betul. Okey. Saya okey. Ground ke ground. Okey, betul. ground ke ground, betul. Okey, in ke in, cikgu. Alright, 5 Betul. volt pergi ke 5 volt. Tengok betul. 5 volt tu betul tak? Wire dia tu, wire pelompat dia pergi kepada 5 volt. Kena pastikan betul. Saya rasa betul, cikgu. Betul, dia cucuk betul. Betul, cikgu. Ada longgar-longgar tak? Tak ada, Rasa-rasa. cikgu. Saya pasang mestilah ketat, cikgu. Pastikan, okey. Untuk murid-murid, kena pastikan pemasangannya betul, keketubannya betul. Dan pastikan wire tersebut tidak terlalu longgar. Kalau kata longgar, tukar dengan wire pelompat yang baru. Okey, boleh. Okey, cikgu? boleh Fizi? Boleh, cikgu. Alright. Seterusnya, okey, yang kedua. Okey, yang kedua, kita akan buat ujian. Yang kedua adalah ujian meter pelbagai. Ataupun nama bahasa Inggeris ni kita panggil multimeter. Oh, okey. Yang ada warna merah dengan warna hitam di cikgu. Yes. Yang Dia ada warna jarum di merah, hujung kan? Dia ada warna hitam. Okey. Baik. So, boleh tak saya tunjukkan bagaimana kita nak buat sedikit pengujian okey untuk menggunakan multimeter? Boleh, cikgu? Boleh? Silakan, cikgu. Okey, sekejap saya buka kepada slide yang seterusnya. Seterusnya. Okey, boleh perhatikan kawan-kawan. Okey, Cuba. ini adalah pengujian kefusian menggunakan multimeter. Baik, cikgu. Yang pertama kita boleh buat pengujian pada wire pelompat. Sebab wire pelompat ni Fizi, kadang-kadang wire pelompat tersebut kita tak tahu dalam wire dia ada berlaku keputusan wire. Warna wire tu dalam tu putus. Yelah, tanpa benda tu kita sedar. halus, cikgu, kan? Dia halus. So kadang-kadang kita tak tahu dia punya penebat nampak okey. Aha. Tetapi dalam dia, core dia, wire dia tu ada putus kita tak tahu. Aha. So kita boleh uji dengan menggunakan multimeter. Cikgu. Okey, boleh. Boleh, cikgu. Yang kedua adalah kita boleh uji komponen LDR. Okey, kita boleh uji komponen LDR. Kita boleh uji dia punya kadar ohm dia. Nanti saya akan kalau sempatkan saya akan buatlah. Baik, Tapi cikgu. saya akan buat yang wayar pelompat tu dulu. Okey. Lepas tu seterusnya kita boleh uji komponen LED tu sendiri. Okey, cikgu. Baik. LED tu kita nak uji dia sama ada dia boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak dengan menggunakan multimeter. Baik. Okey, cikgu. boleh. Faham, cikgu. Dan yang terakhir adalah bateri. Kita nak uji bateri lah. Bateri pun penting. Kalau katalah bateri tak ada kuasa, kita masukkan dalam sistem tak berfungsi. Pun tak boleh juga. Yalah, itu sumber tenaga, Itu cikgu, pun ya. sumber tenaga kepada projek kita. Okey. Baik. So, Silakan, cikgu. saya datang kepada Fizi sekejap. Okey, saya ada satu multimeter. Okey. Okey, yang pertama tadi kita boleh tak kalau kata kita uji bateri dulu? Uji bateri, cikgu. Saya uji bateri dulu. Okey. Kita pergi kepada volt. Okey, kita pergi kepada volt. Lepas tu kita ubah kepada range dia. Baik, cikgu. Ya, saya ubah kepada range. Okey. Okey. Kita ambil bateri. Okey, bateri ni kita menggunakan bateri berkapasiti 3.7 volt. Okey. Dia lebih besar. Kalau Bateri pakai biasa dia kecil. Yang kecil sikit pun boleh juga, cikgu. Pun kan? boleh. Kita Okey. boleh uji. So, kita letak kepada terminal negatif dan kemudian kita letak kepada terminal positif. Baik, boleh perhatikan kawan-kawan. Boleh saksikan. Okey. Alright. Okey. Baik, boleh saya angkat, cikgu? Boleh. Tak ada. Okey. Okey. Inilah meter pelbagai guna, Ya, ya. sekejap Fizi Baik. Okey, cikgu sedang menguji bateri sekarang ni. Okey. Bateri Bateri ni kalau kita lihat dia 2.7 volt. Maksudnya kalau 2.7 volt Okey. bahawa bateri ini lemah kuasa dia. Lemah. Saya nak tunjukkan bateri yang lemah kuasa dia. Lemah Sepatutnya gemalai. dia 3.7 volt. Bila dia 3.7 volt, maksudnya dia punya voltage dia sepatutnya dalam 4 lebih. 4 volt ke atas lah. Baik. 4.2 volt macam tu. So kalau kata macam ni, bateri ni lemah. Baik. Nampak tak? So kita tak boleh gunakan. Sebab tu saya tak gunakan masukkan dalam kita punya set. Saya nak tunjukkan bahawa bateri ini lemah. Okey, Ingat, tidak ya? boleh digunakan. Kita perlu cas dia. Kita perlu cas dia. Okey, yang kedua, kita akan uji wire. Wire, cikgu, ya. Wire pelompat. Wire pelompat tu. Baik. Kita akan uji wire pelompat dengan bunyi saja. Okey. Wire tu dia melompat. Bukan wire tu yang Bukan, melompat. daripada LDR pergi ke mikro pengawal tu maksud dia. Ya, betul. Okey, cikgu. Baik, cikgu. Okey, dia akan bunyi. Okey, kalau kata wire tu dia punya wire tu okey, dia akan berbunyi macam ni. Dapat dengar tak kawan-kawan? Dia akan Dapat dengar berbunyi. tak? Okey, dia akan berbunyi Kalau wire tu okey, dia akan Tak apa, cikgu. berbunyi. Saya dekat sikit dengan mic, cikgu. Dengar tak? Dengar tak? Okey, so sekarang Baik. kita akan uji wire tersebut. Okey, kita akan uji wire berwarna biru. Adakah dia berbunyi atau tidak? Kita tunggu sekejap.
Berbunyi cikgu. Berbunyi tak? Bunyi cikgu. Bunyi. Dengar bunyi Bunyi cikgu. Okey, kalau dia berbunyi bahawa itu membuktikan bahawa wire tersebut, wire tersebut dia punya core dia ataupun bahagian dalam wire tersebut berfungsi dengan baik. Itu sudah cantik cikgu. Okey, boleh. Cikgu. So itu adalah dua pengujian yang ringkas lah yang saya boleh tunjukkan bagaimana untuk kita uji menggunakan alat iaitu Meter. Ataupun meter Okey. pelbagai meter guna. pelbagai. Dekat sekolah boleh lagi pelbagai lagi ujian kita boleh buat dengan menggunakan meter. Okey, seterusnya Baik cikgu. Fizi, Silakan cikgu. sekejap Okey, kita nak buat pengujian. Okey, kita nak buat pengujian. Tadi kita dah buat dia punya atur cara. So, sekarang ni atur cara ni kita nak masukkan dalam mikro pengawal. Baik cikgu. Okey, maksudnya kita nak upload. Macam mana kita nak masukkan cikgu? Kita nak masukkan dia, kita menggunakan handphone. Okey, aplikasi ni dibuat menggunakan handphone. Okey, aplikasi ni dibuat kita gunakan handphone. Halo? Bukan. Okey, baik. Sekejap. Okey, dia menggunakan handphone. Okey. Kita boleh upload. Okey, aplikasi dah siap Dah siap cikgu. Dah siap. Okey. Saya dah buat Saya buat dah siap. So kita boleh upload dia, okey, dengan menekan butang menu. Okey, menu tu kalau Fizi perasan dekat situ yang 3 titik tu. Ni. Dekat atas. 3 titik tu dan kita boleh run. Kita akan hantar segala pengaturcaraan ini masuk ke dalam mikro pengawal kita, Fizi. Baik. Boleh tekan di sini kawan-kawan. Tekan dekat Di sini. situ dan kemudian kita run saja sistem tu. Baik. Okey, bagaimana dia connection dia? Bagaimana dia punya macam mana connection? dia Dia berhubung menggunakan sistem Bluetooth. Okey, baik, so faham maksudnya cikgu. daripada handphone punya Bluetooth, Kita on Bluetooth. lepas tu sistem ni akan dihantar kepada sistem mikro pengawal menggunakan sistem Bluetooth. Baik cikgu. Boleh? Baik, boleh cikgu. Okey, sekarang macam Fizi punya ni saya dah download siap-siap. Senangnya. Saya dah download. Saya baru nak ni. Tak perlu. Saya dah downloadkan siap-siap. So sekarang kita nak buat pengujian sama ada betul atau tidak dia berfungsi. Baik cikgu. Okey, boleh. Boleh cikgu. Pengujian dan penilaian sekali kita buat. Boleh, cikgu. Okey, tadi pengujian kita dah buat, sekarang kita nak buat penilaian. Adakah dia berfungsi ataupun tidak? Tidak. Okey, okey. Fizi. Baik, Kita cikgu. memerlukan bateri lah. Kita memerlukan bateri. Okey. Lepas yang tu besar. Fizi sambunglah. Okey, saya Cucuk dekat sambung sini mana? je, cucuk dekat sini. okey. Biar Fizi buat. Boleh perhatikan kawan-kawan Di sini ada bateri. Ada bateri. Dan juga saya akan cucukkan masukkan bateri Sumber ini, kuasa kepada mikro pengawal. Baik, kepada mikro pengawal. Okey. Okey, dah menyala cikgu? Okey, dah menyala. Okey. Betul kan dah menyala? Okey, Okey. perasan tak LED tidak menyala? Kenapa dia tak menyala? Kenapa dia tak menyala? Sebab cerah. Yeah. Disebabkan Kenapa dia tidak menyala? Sebab dia mengesan keamatan cahaya yang kurang ataupun sama dengan 150. Sebab itulah dia tidak menyala. Okey cikgu. Sepatutnya dia menyala, betul? Betul, cikgu. Betul tak? Okey, cuba Fizi tutup gelapkan sikit. Okey. Cikgu. Nampak tak dia menyala? Boleh tak Fizi tunjukkan dekat kamera sikit? Okey, dekat sini dia ada penderia dia kawan-kawan. penderia Ini dia. adalah penderia dia di LDR. Aha. Okey, saya pusingkan dekat Pusingkan, sini. bagi dia orang Baik. tengok sikit. Okey, sekarang ni saya akan tutup dia punya penderia ini dan adakah LED ni akan menyala? Ya. Baik, saya cuba cikgu ya. 1, 2, 3. Lah cikgu. Kena tutup betul-betul. Kena tutup. Okey. Kena tutup macam tu. Menyala lah cikgu. So kita tengok LED menyala. Maksudnya kat dekat situ IFC Ain 1 lebih daripada 150 berfungsi. Dan juga DOUT 1 on pun berfungsi. Alhamdulillah cikgu. So maksudnya projek kita pada hari ini Jaya. Itu dia. Projek kita pada hari ini Berjaya, cikgu. So boleh faham Boleh faham cikgu. peranti input dengan dan peranti output. output. Baik. Okey, seterusnya. Okey, saya pergi balik kat sana. Silakan cikgu. Fizi dah siap? Okey, Baik. saya terus. Adakah saya boleh cabut cikgu ni? Boleh, bateri dia boleh cabut Fizi. Okey, kita kena jimatkan tenaga kita. Ya, betul. Baik, silakan Okey? cikgu. Jimatkan tenaga. Bagus. Saya suka tu. Okey, seterusnya penilaian kita dah buat Fizi. Baik cikgu. Berfungsi tak Fizi? Berfungsi cikgu. Dengan jayanya. Dengan jayanya. Dengan jaya dia berfungsi. Okey. So, ini adalah bagaimana dia berfungsi lah. Kita dah buat pengujian, kita dah buat penilaian, dua-dua berfungsi dengan Baik, baik. cikgu. Okey, seterusnya Fizi. Ini projek dekat sekolah murid-murid boleh buat. Ini projek-projek yang lain. Projek-projek ni semua ada dekat depan Fizi sebenarnya. Oh, yang ada pembas, ada Yes, penderia dia ada suhu, pembas ada LED. dekat situ, ada rain sensor, okey, dia ada penderia suhu terma. Oh, ni penderia hujan ni. Nampak tak kat sini? Boleh zoom tengok dekat situ. Itu adalah penderia hujan tu. Kita gunakan penderia hujan dekat situ. Nampak tak kawan-kawan? Alright, Ni kita dah ada boleh penderia terma, Fizi. Dekat situ ada penderia terma dekat situ. Terma cikgu ya. Terma itu, ini. Yang ni, cikgu? Ini. Yang ni ya? Penderia terma ni maksudnya apabila dia mengesan suhu yang tinggi, Baik.
dia akan menghantar isyarat kepada mikro pengawal Fizi. Okey. Inilah contoh projek-projek lain yang pelajar dekat rumah ataupun dekat sekolah nanti, apabila sekolah buka nanti, datang ke sekolah, kita boleh buat bersama-sama dengan guru-guru kita. Okey, tak susah Fizi, dia senang saja. Okey cikgu. Okey. Alright, seterusnya ni projek-projek yang lain, okey, dan kita masuk kepada soalan, boleh sikit Fizi. Boleh, silakan cikgu, silakan cikgu. Kita uji soalan sikit Fizi kita uji kita kepada soalan Saya bagai-bagai ujian ni saya insya-Allah lah cikgu. Okey Fizi. Jawab cikgu. Untuk soalan. Okey, untuk soalan standby untuk soalan. Okey, baik. soalan yang pertama Fizi. Okey, berapa bintang nak bagi ni Fizi? Sekejap. Saya bagi pegang bintang siap-siap. Lebih sikit. Okey, untuk soalan pertama. Baik. Nyatakan dua kaedah untuk membuat pengujian pada litar input dan litar output projek. Dua kaedah cikgu ya. Dua kaedah. Tadi kita dah buat. Satu Baik. Fizi buat, satu saya buat. Satu, kita kena membuat pengujian kekutuban cikgu. Kekutuban. Adakah kekutuban itu betul? Okey. Tepat. Ataupun tak betul. Tak betul. Mana betul ataupun tidak. Pasang betul atau tidak. Kalau pasang tak betul, Dia tak menyala lah cikgu. dia tak berfungsi. Tak berfungsi lah, Dia cikgu. tidak berfungsi. Walaupun pengaturcaraannya betul, tetapi kalau kata pemasangannya salah, dia tetap tidak akan berfungsi. Jadi kena betul, kena pastikan Yes. kutub kita tu betul-betul Betul-betul cikgu. jadi. Okey, yang kedua, Kita kena uji menggunakan meter pelbagai guna cikgu. meter pelbagai guna. Ya. Bukan, nama dia bukan meter Besok, pelbagai guna. apa dia, Nama cikgu? dia meter pelbagai saja. Meter pelbagai. Ataupun kita panggil dia dengan nama lain iaitu multimeter. Baik. Multimeter. Tadi saya buat apa agak-agak tadi? Cikgu menguji kekutuban cikgu. Betul ke tidak? Ya, betul ke tidak? Dan saya ada uji bateri tadi. Bateri pun cikgu uji. Kita uji bateri. Okey? Okey, itu adalah soalan yang pertama. So, Baik. kedua-dua jawapan berjaya dijawab dengan betul. Saya berikan 5 bintang. 5 bintang lagi. Jatuh-jatuh bintang saya. 5 bintang untuk Fizi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Kata Baik, hebat cikgu. kan? Baik, Okey, cikgu. kita lihat kepada soalan nombor 2. Cikgu betul-betul menguji saya cikgu. Betul-betul saya uji. Saya dah uji habis. Baik. Tak, maksud saya dekat sini, kalau kata Fizi berjaya jawab dan Okey. Fizi tahu apa benda yang saya ajar, anak murid-murid dekat rumah pun faham apa yang saya ajar. Itu sangat penting. Bayangkan kawan-kawan, abang ni tak pernah ambil elektronik. Ya. Abang pun boleh faham. Abang harap kawan-kawan pun boleh faham. Okey. Tak gitu. Baik cikgu. Okey Fizi, kita Okey, pergi cikgu. kepada soalan nombor 2. Okey, berdasarkan gambar raja, apakah kesilapan yang dapat dikenal pasti dalam pemasangan tersebut? Okey, Fizi, LDR. LDR apa? Dia adalah yang masuk input cikgu. Input. Okey, betul. Pandai memang dah pandai betul tu. Okey, Baik, LDR adalah input. So, apa kesilapan dalam pemasangan litar ni? Ini memang terang-terang kita nampak. Apa yang Fizi nampak? Dekat LDR tu yang Okey. out tu cikgu. Alright. Dia tak ada wire cikgu. Yang pertama adalah pada out, okey, out maksudnya dia akan hantar isyarat tersebut tak ada wire. Bagaimana Tak ada dia wire. nak hantar kepada mikropengawal kalau, Betul. kalau tak ada wire? So yang pertama, tiada wire pelompat digunakan pada pemasangan out kepada AIN 1. Betul, Itu cikgu. jawapan dia. Okey, yang kedua? Yang kedua cikgu saya rasa yang 5 5 volt. Cuba tengok pada 5 volt. Apa masalah dengan 5 volt tu? Dia sepatutnya kena masuk dekat tempat lain cikgu. Dia masuk dekat mana? Kalau 5 volt dekat sini, dekat mikropengawal, dia akan pergi dekat 5 volt 5 volt juga, cikgu. Dia akan pergi kat 5 volt juga. Tapi kenapa sekarang dia pergi ni kat ground, cikgu? Dia pergi kat ground. Itu bahaya, cikgu. Ya, kalau kata macam ini, kita takut berlaku litar pintas saja. Itu bahaya. Itu Kita bahaya kena dia. pastikan dia Okey? betul-betul. Kita cukup takut berlaku litar pintas kalau kata kita silap dalam masukkan dia punya wire pelompat dia. Okey, Okey, cikgu. pastikan betul. Betul, So cikgu. sekarang dekat sini hanya ada litar input saja. Boleh faham? Faham cikgu? Litar output ada tak? Tak ada cikgu. Kenapa tak ada? Sebab dia tak ada wire cikgu. Tak ada wire untuk litar Itulah. litar output tak ada kan? Kalau kata dia ada mesti ada LED ataupun ada pembas ataupun mesti ada motor DC dan sebagainya. Faham cikgu. Barulah lengkap. Tapi yang ini kalau kita tengok dia tidak lengkap. Dia hanya ada litar input sahaja Memang dan ada sangat-sangat berlaku tidak lengkap. salah daripada sudut pemasangan wire pelompat itu sendiri. Itulah dia. Kena berhati-hati. Faham tak kawan-kawan? Abang busy boleh faham. Takkan tak boleh faham. Cikgu, Ya. agak-agak berapa bintang cikgu nak bagi kat saya ni cikgu? Okey, kalau kata daripada tu tadi Fizi krik juga kan, tapi nampaklah apa benda yang maksudnya Fizi nampaklah masalah Ya, cikgu. dalam pemasangan litar ni. Kalau pelajar dapat orang kata kalau murid-murid dia dapat lihat masalah daripada satu litar, itu kira level dia agak tinggi. Level saya dah tinggi cikgu. Dah tinggi. Maksudnya dah cukup faham dah tu. Baik. Okey? Dah cukup faham bagaimana untuk litar tersebut berfungsi. Baik cikgu. Okey, so dekat sini tanpa berlengah lagi saya akan bagi Fizi 5 bintang. Yeay, itu dia. Wow, 5 bintang kepada Fizi. Okey. 20 bintang saya saya rasa dapat ini, cikgu. memang
Fizi faham sebenarnya. Fizi dah mula faham okey bagaimana untuk kita buat yang pertama tadi kita dah buat dia punya menulis pengatur caraan. Baik. Lepas tu Fizi pun dah pandai juga untuk kita buat pengujian. Okey bagaimana pengujian tersebut dilaksanakan. Okey, Fizi? Baik cikgu, kita lihat seketika cikgu. Boleh. Okey, nampaknya abang dah dapat 20 bintang 20 pada hari bintang ini. hari ni. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Reka Bentuk dan Teknologi Menulis Pengatur Caraan Mudah bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Amir kita pada hari ini. Hari ini kita dah uji segala lita yang telah pun kami lakukan pada hari ini. Okey Cikgu, rumusan pada hari ini Cikgu. Okey, sebelum saya buat rumusan, okey kita terus kepada objektif kita yang ketiga iaitu membuat cadangan penambahbaikan. Okey, apakah cadangan penambahbaikan yang kita akan buat untuk projek kita tu? Sekarang kalau kita perhatikan ada satu saja LED, betul? Betul Cikgu. Kita boleh tambah LED yang kedua, LED yang ketiga, LED yang keempat dan seterusnya. Okey, kalau kata kita tambah LED yang kedua, yang ketiga dan sebagainya, kita memerlukan tadi D-out 1 saja untuk LED yang pertama. Baik, kita kena tambah D-out 2 sama dengan on, D-out 3 sama dengan on, D-out 4 sama dengan on. Bergantung berapa banyak LED yang kita guna pakai. Oh, bergantung ke atas kapasiti LED tersebut. Baik. Okey, so kita kena betulkan kita punya pengatur caraan juga. Jangan bila kita dah tambah LED, kita hanya biarkan saja kita punya pengatur caraan. Tak boleh run juga sistem tersebut. Satu je akan menyala. Satu je akan menyala. Yang lain tak menyala. Baik, cikgu. Okey, boleh. Okey, dan seterusnya kita juga boleh menukar litak input. Okey, litak input tadi kita pakai LDR. Kita boleh tukar kepada litar-litar yang lain. Kalau depan Fizi tu ada range sensor, kita ada switch tekan tutup, kita ada penderia terma, kita ada penderia infrared jarak dan sebagainya. Itu adalah peranti-peranti input sama ada dia digital ataupun dia analog. Baik cikgu. Kita boleh gunakan dan sebagainya lah. Banyak lagi komponen-komponen yang kita boleh tambah. Asalkan kita faham akan konsep pengatur caraan ni. Betul. Okey. Dan yang sebelum kita buat dia punya konklusi dia, okey, kita boleh dapatkan soalan latihan. Okey, yang ini saya dah sediakan satu soalan latihan pengukuhan. Okey, itu dia punya link. Okey, itu daripada sudut Google Form. Saya dah siapkan ada Google Form, ada 10 soalan objektif dan apabila pelajar jawab, dia terus dapat markah. Baik cikgu. Okey, dan juga para murid-murid ataupun murid-murid sekalian, kamu juga boleh pergi, okey, boleh pergi kepada portal D5 KPM. Okey, untuk dapatkan bahan-bahan daripada sumberku. Dekat bawah ni, dekat bawah ni kawan-kawan. Dekat bawah dia Fizi. Okay, yes. Saya pun nak buatlah. Okey. Okey, dekat bawah tu ada. Okey, dekat bawah tu pergi kepada portal tersebut, boleh mendapatkan pelbagai jenis bahan, bukan saja untuk RBT, subjek-subjek yang lain pun boleh. Okey, sambil-sambil duduk rumah tu, okey, sambil-sambil ber-MCO, bolehlah kita buat. Okey? Buatlah dia punya latihan dan sebagainya. Itulah dia. Okey. So yang terakhir, saya akan buat satu konklusi. Okey, hari ini kita dah belajar apa? Kita dah belajar bagaimana untuk menulis pengatur caraan. Fizi pun dah nampak, dah faham dan sebagainya. Dan yang kedua, kita buat pengujian kefungsian dan juga penilaian. Kita dah try run sistem tu. Betul. Berfungsi tak Fizi? Berfungsi cikgu. Berfungsi dengan jayanya. Okey? Itu menunjukkan bahawa Fizi pasang tadi betul lah tu. Okey, dan yang terakhir kita dah buat cadangan penambahbaikan. Apakah penambahbaikan yang boleh kita tambah untuk projek kita supaya dia dapat berfungsi dengan lebih baik. Penambahbaikan ni maksudnya dia dapat berfungsi dengan lebih baik ataupun ditambahkan fungsi-fungsi lain supaya dia jadi lebih baik Fizi. Lebih baik dan juga lebih menarik. Baik, terima kasih kepada Cikgu Amir. Kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Kita harapkan apa yang cikgu ajar pada hari ini dapatlah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kawan-kawan, ingat terus layan Didik TV. Jangan ke mana-mana. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Okey, Fizi. Buatlah.
TV KPM